Jadi Taram Shah bukan bermakna Dewan Menteri Agung tak dapat memilih PM baru. Dia ada kuasa. Istana Negara mempunyai kuasa mutlak untuk mencari seorang Perdana Menteri bersandarkan kehendak perlembagaan, majoritinya ada. Jadi dalam keadaan sekarang ini, semua parti politik di dalam Dewan Rakyat tidak ada yang majoriti besar. Termasuk Pakatan Harapan pun ada sekadar 88 kursi. Dan gabungannya ada dalam kurang 105 kursi. Kurang 7. Saya dah jelaskan bahawa tadi pun ada orang bertanya bagaimana. Saya percaya bahawa jika keadaan sekarang ini hanya menunggu saja. Menunggu saja. Jika Istana Negara memanggil Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim sebagai hadir ke Istana Negara, dia maknanya sudah ada sekurang-kurangnya 95% bakal Perdana Menteri. Dari itu dia kena cari 5% lagi. Kemungkinan scheme of thing ini yang dianjurkan oleh Muhyiddin ini akan berlaku. Dan antara orang yang mungkin mengambil pendekatan untuk menyokong Anwar ini ialah daripada PBM sendiri. Iaitu kata-kata dalam UMNO, kata-kata daripada PKR. Dan jangan main. PKR saya rasa tolak Azmin, yang lain saya rasa tolak Zuraidah, tidak begitu sangat merosakkan hubungannya dengan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga yang 4 orang itu. Jadi kita tunggu dulu dalam masa ini, kerana Anwar hanya memerlukan 6 ke 7 orang saja lagi. Jadi kalau 4 orang daripada Jelau, daripada Tebrau, daripada Kuala Langat, yang lari daripada PKR itu, saya rasa pada pendapat saya dia akan menyokong Anwar balik. Kerana dulu dia menyokong, mungkin ada sebab-sebab tertentu, tekanan daripada SPRM, tekanan daripada macam-macam tuduhan yang ada. Jadi sekarang ini mungkin dia mengasakan bahawa dia kena menyokong. Jadi itu yang sebab saya berkata bahawa saya kalau ditanya secara sebagai seorang pengamat politik tidak partisan, mana saya bukan ahli UMNO, saya nampak yang bahawa Anwar Ibrahim ini ada peluang untuk dilantik jadi Perdana Menteri kerana dia mempunyai kekuatan 105. Dan ini boleh telah pun dibuktikannya waktu dia membuat demonstrasi solidariti ahli parlimen hari Isnin 2 minggu yang lalu. Ikut faktanya kononnya 107, tapi apabila dibaca balik 105. Di mana Tun Dr. Mahathir pun ada di situ, Syafiq Abdal pun ada di situ, Lim Guan Eng dan jajaran DAP pun ada di situ. Jadi saya nampak bahawa tak ada kemungkinan tidak ada kemungkinan tidak di samping kata-kata PKR yang ada di dalam Parti Bersatu ialah kata-kata UMNO ni. Kerana kata-kata UMNO ini juga amat bimbang. Jika UMNO dapat bersekutu dengan kerajaan PS, membentuk kerajaan dengan tidak melibatkan diri dalam kerajaan, kemungkinan juga mereka akan panas punggung. Jadi itu saya lihat bahawa keadaan sekarang ini ada kemungkinan bahawa pertambahan sokongan kepada Anwar Ibrahim itu akan bertambah dalam masa yang terdekat ini. Dan kita tidak ada pilihan lain kena menerima Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri bagi tempoh 2 tahun ini. Tetapi sebenarnya bagi UMNO, kalau saya ditanya oleh orang UMNO, sebagai orang di kaki 5 di bawah ni, saya berpendapat bagilah peluang Anwar Ibrahim menanggung beban yang ditinggalkan oleh Muhyiddin Yassin dan juga mungkin daripada Dr. Mahathir. Tapi beban yang ada sekarang banyaknya adalah taik yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin. Dari itu sama ada terbuka ataupun silent, UMNO berikanlah sokongan kepada Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dengan syarat UMNO tidak terlibat
di dalam pemegang jawatan dalam kerajaan. Jadi kalau berlaku begitu, 105 campur 15, 120 kekuatan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kemungkinan bahawa Anwar boleh melaksanakan perkara-perkara membersihkan kekotoran di laman kerajaan sekarang yang penuh tai yang ditinggalkan oleh Muhyiddin Yassin ini. Jadi kita tidak boleh pikiran sempit walaupun kita ahli UMNO, walaupun UMNO telah memutuskan apa yang dipanggil no DAP, no Anwar. Sepatutnya kita sekarang mesti berlapang dada, kita mahu pembaharuan. Kemudian Anwar pun sudah 22 tahun, 23 tahun berjuang untuk membasmikan korupsi, kroni dan nepotisme ini, KKN ini. Itu puncanya yang beliau disingkirkan dari UMNO. Kalau tidak kerana kroni, tidak kerana korupsi dan nepotisme yang ditujukan kepada Mahathir masa itu, dia tidak disingkirkan daripada jawatan timbalan Presiden UMNO. Dan waktu itu Mahathir mempunyai kekuatan kerana tidak ada masalah politik, kerana semangat 46 pun sudah terbubar menyertai UMNO, maka dia boleh melakukan apa saja yang dia mahu masa itu. Dan itu kita semua kena melihat benda ini untuk kepentingan negara. Saya kalau sebagai anggota parti, saya konsisten untuk mengatakan UMNO, no DP, no Anwar. Tapi sebagai kepentingan negara, tidak menjadi masalah kepada saya untuk ini jika berlaku. Jika ianya berlaku untuk kita, khasnya ahli Parlimen UMNO yang 15 orang ni, tolaklah yang 23 orang itu, untuk memberikan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Bagi dia peluang. Dan kita UMNO kena berfikiran cerdik sedikit. Kenapakah kita nak jadi kerajaan, di mana nak jadi Perdana Menteri, nak jadi itu, kalau kita hanya sekadar mencuci jamban yang tainya tak dipam oleh Muhyiddin Yassin. Untuk apa? Lebih itu, bagilah kepada InsyaAllah dengan kebijaksanaan, kebolehan dan Anwar Ibrahim dengan network dia antarabangsanya, soal dia ejen CIA ke, KGB ke, apa ke, itu soal kedua. Yang kita mahu rakyat tidak lagi makan sekali sehari, rakyat tidak lapar lagi, rakyat tidur lambat memikirkan esok ada nasi tak lagi, beras lagi. Itu yang penting sekarang. Kalau tuan-tuan tengok dalam saya punya Facebook, tuan-tuan ada saya punya WhatsApp, tuan-tuan boleh datang jumpa saya, tengoklah berapa banyaknya saya menerima WhatsApp, minta bakul makanan, tidak ada susu, tak ada duit nak beli pampers anak, terpaksa aktif dan ortodok. Kita mesti sekarang ni ada pembaharuan politik. Pertama, anak muda sekarang, ingatlah, kita kena ingat apabila budak-budak muda tahu, sedar bahawa mereka akan menghadapi tangkapan, didakwa di mahkamah, akan dipanggil balai polis, mereka sanggup berhimpun lagi. Jadi soalnya sekarang, siapa yang nak sambut anak muda ini? Siapa yang nak sambut? UMNO boleh sambut anak muda ini? Anak muda UMNO ada masa demonstrasi itu? Tidak ada kan? Jadi anak muda ni atas pagar. Anak muda ini belum ada pendirian politik, tetapi dia ada kepeduliannya kepada negara kita. Dari itu golongan generasi old man atau old guard macam saya ni, yang tahun depan 70, tentu nak melihat bahawa negara ini, bangsa kita ini, dan keadaan plural ini, hidup aman damai. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya menyerukanlah kepada semua pihak supaya rasional. Saya bukan menyokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, tetapi saya selalu kata dia ada modal. Dia ada modal. 105 itu modal dia. Hanya dia tak cukup modal saja lagi. Kita selalu jumpa orang berniaga. Dia ada 30,000 nak sewa kedai, tapi dia tak ada lagi 5,000 je. Jadi dia nak pinjam pada kita. Dia buktikan dia ada duit di bank 30,000, tapi sewa kedai itu 35,000. Apa tindakan kita? Kalau kita ada duit, adakah kita tak nak bagi pinjaman kepada dia?
dengan harapan dia akan dapat buka kedai, ada keuntungan. Silap-silap dia tak bayar pada kita 5,000 saja. Dia bagi kita bonus. Daripada kita ada duit, terus tidak membantu kawan kita. Membantu dia untuk berniaga. Dan menteri adalah saya. Anwar Ibrahim masih hidup. Banyak lagi orang-orang Anwar ni tahu saya yang berempas pulas melawan dia. Buat surat terbang, maki hamun dia. Dulu tak ada kumpulan WhatsApp dan sebagainya. Macam-macam saya buat. Dan Anwar tahu saya tidak minat dengan dia. Dan akhir kemuncaknya buat buku 5 dalil 50. Semua orang tahu buku itu saya yang edarkan. Saya yang tulis sebahagiannya. Walaupun almarhum Khalid namanya dalam buku itu. Jadi saya sendiri tidak takut. Kerana saya tengok dah melalui prosesnya. Di zaman PS, Anwar dah keluar daripada jail. Dia antara anggota kerajaan, walaupun tidak jadi menteri. Tak ada pun dia berjumpa dengan saya, marah-marah. Jadi saya lihat dia seorang pemimpin yang rasional. Dan dia antara orang yang saya lihat sebagai contoh saya menjadi pemimpin. Jangan bermusuhan dengan orang. Kalau kita boleh bermaafan, bermaafanlah. Kalau kita boleh berbaik, baik. Politik kita lalui. Macam orang tidak bersetuju. Saya memaafkan satu lelaki yang menampar saya dengan kasut. Ajak saya duduk, kemudian dia buka kasut, dia tampar kasut. Siap merakamkan peristiwa itu. Saya tak ada soalan banyak-banyak. Tak ada nak kata membuat lecture kuliah ke, tazkirah ke. Dia kata, bang, saya dah minta maaf. Okey, saya maafkan lillahi ta'ala. Dunia dan akhirat. Tak ada apa masalah. Kerana kita orang politik. Jadi apa yang masalahnya? Dan kemudian saya memang menulis. Jadi orang ada emosi dia. Hormatilah emosi orang itu. Itu saja. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita semua berdoalah supaya Istana Negara akan membuat yang terbaik terhadap negara ini untuk memilih seorang calon Perdana Menteri. Janganlah dalam keadaan pandemik, rakyat tengah susah ini, kita huru-harakan lagi. Walaupun ayat ni saya pernah kata tahun 1996, saya kata, kalau saya dapatkan Tengku Razali dengan Mahathir berunding untuk mendamaikan demi kepentingan Melayu, 10 perkara dibawa oleh Mahathir diterima oleh Tengku Razali. 9 perkara diterima oleh Tengku Razali. Tengku Razali bawa kepada Mahathir 10 perkara. 9 perkara sahaja yang Mahathir mahu terima. Satu perkara itu apa? Siapa jadi Perdana Menteri? Akhirnya 9 perkara demi kepentingan Melayu, kepentingan negara, ekonomi bangsa ni hancur berderai. Kerana satu perkara itu, siapa nak jadi Perdana Menteri. Hari ini kita kena berdamai. Perkara kalau Anwar bawa 10 perkara, UMNO bawa 10 perkara, terimalah 10 tu. Kalau antara 10 itu kata kita ni orang sikit, minoriti saja, tak apalah Anwar jadi Perdana Menteri. Jangan jadikan, saya tak boleh kerana saya no DAP, no Anwar. Nak jadi Perdana Menteri saya, you kena ikut saya. Tak boleh. Pada saya kita kena rasional. Jadi saya nak haraplah, bukan saya nak kata apa, saya nak kestabilan negara ini, kestabilan politik. Cukuplah lebih kurang 16 bulan kita huru-hara di zaman pandemik dengan kesombongan, kebongkakan Mahidin yang tak mau berunding. Macam saya katakan, dia boleh terbang ke Kuala Terengganu jumpa Haji Adi. Kenapa dia tidak terbang ke Sarawak jumpa Abang Johari GPS? Kenapa dia tak jumpa Zahid yang dekat Kuala Lumpur ni, pergi berunding, merayu kepada Zahid? Apa salahnya seorang Perdana Menteri tunduk? Hari ni saya dipahamkan, saya tak nak dengar cakap dia dalam live tadi. Dia masih kata kleptokrat. Saya dah terjemahkan kleptokrat tu apa. Orang yang menghayal membalun wang ringgit negara untuk kepentingan negara, itu kleptokrat. Kleptokrat yang paling dahsyat dalam siaran ni bukan Najib dah sekarang. Jatuh ke tangan Mahidin. Berapa bilion wang negara sekarang ini demi untuk menjaga mulut rakyat jangan memberontak, beri habuan. Itu ini. Tetapi 2 juta dia tak boleh jaga. Itu yang dia kata
angkuh sangat. Tak ada timbul masalah. Biarlah anda nak kutuk Zahid Hamidi, nak kutuk UMNO. Kalau pendirian UMNO untuk menyokong Anwar ini bagi tujuan menyelamatkan negara dan UMNO memberikan syarat yang mudah, boleh menyokong Anwar jadi Perdana Menteri, tapi kami tidak mau melibatkan diri dalam kerajaan untuk menjaga keputusan Pergo dan juga Majlis Kerja Tertinggi. Dan apabila esok adanya Pergo, keadaan dah damai, nak tarik balik ke, tidak ke, tak timbul masalah. Beri peluang kepada Perdana Menteri yang ada sekarang dengan sokongan yang kuat untuk kestabilan negara. Dan UMNO kena ingat, adakah anda sudah bersedia untuk menanggung biawak hidup sekarang? Pada saya, tak sanggupkan. Dari itu, bagi kepada Anwar. Biarlah, kalau dia berjaya selama 2 tahun atau setahun lebih, menyelesaikan masalah ini, kemungkinan waktu pilihan raya nanti, dia akan mendapat kejayaan. Kalau dia gagal, dia juga akan menghadapi risiko dia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik, pandangan yang baik yang saya berikan pada petang ini, itu adalah yang diberikan petunjuk oleh Allah kepada saya untuk memberikan akal kepada saya demi kepentingan umat. Tapi kalau ada yang silap, yang tak betul, itu kesilapan saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf pada semua yang mendengarnya. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi sama ada malam ini ikut perkembangan. Dan yang lain-lain yang ikut live saya ucap terima kasih. Hari ini saya pakai baju hitam, iaitu waktu berkabung kalahnya, jatuhnya kerajaan Perikatan Nasional ini. Bye-bye.